Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Bahrul Mani, yang syarah bagi Mukhtasar Sahih Tirmizi. Yang disusun oleh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Sambungan ke mana? Masalah 23. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kita masih perbincangan pada hadis berkenaan dengan niat dan sambungan pada masalah 23. Kitab Jawi muka surat 112, masalah 23. Masalah misal itu contoh. Misal pahala yang tercapai oleh niat. Contoh pahala yang diperolehi dengan sebab niat. Dengan sebab niat dapat pahala. Itu kebesaran niat ataupun kelebihan niat. Ini masalahnya, perbincangan berkenaan dengan satu pahala, satu ganjaran pahala dapat dicapai dengan sebab niat, dan payah mencapai oleh amal. Sedangkan kalau nak dilakukan dengan perbuatan dia susah. Masalah. Jadi timbul persoalan di sini masalah. Yang pahala boleh dicapai dengan satu niat. Walaupun begitu, benda yang sama kalau nak dibuat dia berat. Kalau nak dilakukan dengan perbuatan dia berat. Pandang dan tilik pada seorang yang dalam sakit mati misal. Pandang dan tilik. Pandang satu perkara, tilik renung. Renung ni membawa kepada fikir. Pandang satu sudut, tilik tu renung dan fikir. Kepada apa nak dipandang dan direnung? Pada seorang yang dalam sakit mati misal. Pada seorang yang nak mati contohnya. Perhatikan, renungkan bagi orang yang dalam keadaan sakit nak mati. Apa yang boleh dibuat orang sakit nak mati? Dia tak boleh buat apa-apa. Nak berdiri pun tak boleh, nak baring tak boleh, tak boleh. Sakit nak mati. Apa yang dia boleh buat? Tak boleh buat apa. Kata niatnya, kalau aku sihat sekali ini, naiklah haji aku. Ni orang sakit, dia ambil contoh.
macam mana niat itu berfungsi dan memberi pahala yang besar, dan perkara itu tak mampu nak dibuat dengan perbuatan. Contoh, orang yang sakit nak mati, di mana dia tak boleh buat apa dah, cuma ada dalam hati dia, kalau aku sihat, jika aku sihat sekali ini naiklah haji aku nak pergi haji kalau sihat. Dia niat dalam hati. Atau katanya, kalau aku segar sekali ini, aku hendak membuat khairat, yakni kebajikan. Kalau aku segar, aku sihat, aku nak buat kebajikan. Anu kebajikan, mana-manalah kebajikan tu. Kebajikan ni nak bersedekah ke, nak solat ke, nak berpuasa ke. Kalau dia sihat, ni orang nak mati ni, sakit nak mati ni, dia kata kalau aku sihat, aku nak buat khairat. Khairat tu jamak lah. Maknanya kebajikan yang macam-macam. Nak solat malam, nak puasa, nak bersedekah, nak tunai haji, macam-macam. Ini orang yang sakit ni, nak mati ni, dia ada niat begitu. Atau katanya niatnya, sekali ini aku hendak habiskan dayaku mengembangkan hadis Rasulullah SAW. Ataupun dia niat, kalau aku sihat, aku nak kembangkan hadis Nabi, aku nak berdakwah dengan hadis Nabi, aku nak membaca hadis Nabi agar manusia faham tentang hadis Nabi. Itu dia punya niat. Dan nak mengajar kaum muslimin, nak ajar orang Islam. Kaum muslimin, maknanya kaum muslimin, orang Islam. Dan aku mahu memberangsang muslimin kepada berbuat ibadah. Kalau aku sihat, dia kata aku niat, aku nak menyuruh memberangsangkan kepada orang-orang Islam kepada buat ibadah. Aku nak ajak, aku nak seru orang Islam untuk buat ibadah. Ni cerita ni orang sakit nak mati, tapi dalam hati dia ada niat begitu. Dan aku habiskan wujudku, dan aku habiskan wujudku, ada aku. Wujud tu ada. Allah kan ada sifat wujud, wujud tu ada. Wujud tu sifat, maujud tu mana yang ada sifat. Macam kita ni, saya maujud sebab saya ada sifat wujud. Wujud tu sifat saya, dan keberadaan saya tu panggil maujud. Allah Subhanahu Wa Taala maujud sebab Allah Taala ada sifat wujud. Dan aku habiskan wujud aku. Ni orang yang sakit nak mati, dia kata aku akan habiskan ada aku ni untuk mengajar agama, mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar tafsir, mengajar hukum, dan memberi nasihat supaya sampai mati. Ni niat orang yang nak mati ni, sakit nak mati contoh. Dia kata aku akan mengajar orang Islam sampai bila? Sampai aku mati, kalau aku sihat. Dan contoh lain lagi lah. Ini maknanya dalam hati tu ada niat nak buat berbagai kebajikan, sedangkan di saat itu dia dalam keadaan sakit nak mati. Dia tak boleh buat apa, tapi ada niat untuk buat kebajikan yang bermacam-macam. Hingga akhirnya tiba-tiba mati ia di dalam niat itu, padahalnya sudah tertulis pahalanya. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan niat nak buat baik itu, di mana niat itu adalah merupakan pahala bagi dia. Itu kelebihannya. Dari setiap masa kita kena ada niat nak buat baik. Walaupun perkara itu memang agak sukar, tapi niat nak buat baik. Andai kata kita ni dapat ilmu yang banyak nak mengajar, andai kata begitu. Andai kata kalau kita ni mampu hafal hadis, nak hafal hadis 1000 hadis, niat nak buat baik. Andai kata mampu dah nak bercakap, nak berdakwah satu dunia, payah, tapi ada niat nak buat baik. Apa saja yang ada hubungan niat yang baik, walaupun sukar, tapi dapat pahala. Maka jika dengan taubat badan semua yang diniat itu Allah yang mengetahui sukarnya, maka jika dengan taubat badan, apa maksud taubat badan? Taubat badan, taubat itu maksudnya kembali, dari segi bahasa kembali.
Raja'a yarji'u sama, makna kembali. Taubat dari segi bahasa maksudnya kembali. Raja'a yarji'u maknanya kembali. Apa maksud kembali ni? Kalau dia sihat, kembali sihat. Taubat badan, andai kata dia kembali sihat, semua yang diniat itu Allah yang mengetahui sukar dia. Niat tu memang senang, nak di itu, nak di ini. Tapi andai kata sihat, disihatkan badan oleh Allah, memang sukar nak buat. Itu bezanya di antara niat dan perbuatan. Apa dia kata niat nak buat baik, kadang niat itu nak dibuat sukar. Kalau dah sihat, kita ni nak semayang malam ni pukul 3 sampai pukul subuh, masa sakit lah. Dan kalau disihatkan nak bangun pukul 3 malam, nak sembahyang tahajud sampai subuh. Niat memang senang, tapi niat penting, nak ada niat. Niat apa? Niat nak buat baik, niat nak buat kebajikan. Kita ni tak pernah sembahyang malam, kita niat nak sembahyang malam, suka sangat nak sembahyang malam. Orang sembahyang tahajud ni bubur dia akan terang benderang, dia macam-macam kelebihan. Solat tahajud ni solat para rasul, para mursalin, orang-orang yang solat. Para rasul ni memang solat malam tahajud. Para anbiya memang solat tahajud. Termasuk Nabi kita yang terakhir kuat solat tahajud. Kita punya niat nak solat tahajud ni 2 tahun niat, tak bangun. Tahun yang 3 baru bangun. Makna niat, kita makan pahala niat 2 tahun. Niat tu penting, nak ada niat. Niat tu. Dan niat tu kena ada betul lah dalam hati kita, kesungguhan, azam yang kuat. Kita punya niat, ya Allah, kalau pencen besok nak solat berjemaah 5 waktu. Kita punya niat tu. Solat berjamaah tu memang dibentuk niat nak solat berjamaah 5 waktu. Kita jangkaunya kalau dah pencen memang tidak sibuk. Tapi kadang-kadang kita pun diuji dengan kesibukan ke sana ke sini. Tapi ada juga solat berjamaah. Tapi masa kita bekerja dulu memang kita nak solat berjamaah 5 waktu. Mana kita dapat pahala. Sebab kesyukuran dan kesibukan tu kadang-kadang itu adalah lumrah kehidupan. Tapi mesti nak ada niat. Kita kalau sihat, kita nak puasa Isnin Khamis, paling tidak pun 3 hari sebulan tu. Bulan-bulan hari bulan terang umpamanya. Tapi dengan sebab kenduri sana, kenduri sini, ada tahlil sana, tahlil sini, tak juga buat. Tapi penting ada niat. Penting nak ada niat. Apa kita ada niat, maknanya dapat pahala. Sedangkan kesemua yang kita niat kebajikan tu bukan senang nak buat, sukar. Jadi kita tengok di sini ayat akhir tu. Maka jika dengan taubat badan, kembali badan. Taubat tu maknanya sama, taubat dari segi bahasa lah. Di sini taubat dari segi bahasa sama dengan raja'a yarji'u, kembali. Kembali badan tu kembali sihat semua. Yang diniatkan itu Allah yang mengetahui sukarnya. Kalau badan dia sihat semula, tadi dah dekat nak mati, dah sakit, dah dekat nak mati, dia niat macam-macam, begitu begini, niat kebajikan. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sihatkan dia, nak buat semua tu bukan senang. Dia niat nak pergi umrah, dia niat nak pergi haji, sebab haji tu ikut kuota, bukan senang nak pergi selalu. Dia nak bersedekah, dia nak menyebarkan ilmu, dia nak berdakwah ke sana ke sini, dia nak mengajar hadis, dia nak mengajar Al-Quran. Kadang benda tu bukan senang, kadang perlu kepada ilmu untuk kita belajar. Ni ada apa? Taubat. Taubat. Sini kita jari taubat. Tamarbutah. Apa dia? Ada kata taubah. Taubah marbutah, taubah. Tidak jari. Ha besar tu dia hidangkan titik. Taubat. Taubat. Taubat badan tu maksudnya kembali, mana dikembalikan badannya sihat semula. Mana yang dia niatkan itu masa dia sakit, bukan senang dia nak buat.
Jadi kembali kepada taubat tadi. Taubat dari bahasa makna kembali. Raja'a yarji'un. Dan taubat dari segi istilah. Taubat dari segi istilahnya yakni bersih hati daripada dosa. Itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yakni kembali masuk di situ, taubat masuk di situ, yakni pembersihan dan penyucian hati. Itu dari segi istilah. Jadi maknanya kalau kita bertaubat kepada tubuh ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan kembali yang sebenar. Mana suci hati kita kembali kepada Allah, bersih diri kita daripada dosa dengan sebab apa? Penyerahan diri kepada Allah. Dia panggil kembali. Dan kata juga ulama, yakni taubat daripada adam, yakni kembali kepada kembali kepada daripada maksiat. Taubat daripada adam, ain dal mim, adam. Taubat daripada adam ini tidak ada. Taubat daripada tidak ada, makna tidak ada dosa. Maksudnya kembali daripada maksiat kepada Allah. Adam, ain bukan alif. Alif dan Nabi Adam tu Adam maknanya tiada. Adam. Jadi kalau kita belajar dari sifat 20, Allah Ta'ala ada sifat wujud, lawannya Adam, ada lawannya tiada. Tu Adam, ain. Dan juga taubat daripada Allah, yakni kembali kepada ketaatan kepada Allah, mendapat rahmat Allah. Taubat kembali kepada Allah, yakni kembali untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari segi istilah. Dengan segala keterangan ini, tahulah kita akan kelebihan niat. Hingga kata ulama, lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota, maka hendaklah seorang itu membetulkan pedomannya niat dan memilih pangkatnya yang lebih baik dan lebih baik. Dan segala keterangan ini, apa yang diterangkan itu, tahulah kita, maknanya kita fahamlah apa yang diterangkan itu. Maksudnya kita faham, kita tahu kelebihan niat. Itu kelebihan niat. Niat ni adalah cita-cita yang kuat di dalam hati, dipanggil niat. Cita-cita kuat di dalam hati ataupun azam yang kuat, jazam, putus tu, nak buat sesuatu yang baik. Ini panggil niat. Hingga kata ulama, lebih besar pahala niat daripada pekerjaan. Niat itu lebih besar pahala daripada pekerjaan, sebab niat itu tidak terjangkau ataupun tidak terbatas. Niat itu tidak terbatas, tapi perbuatan terbatas. Kita niat kalau sihat malam ni nak solat 10 rakaat tahajud contoh. Tiba-tiba malam ni 4 rakaat saja. Niat 10, tapi dah macam mana tak sihat, penat, mengantuk. Maknanya niat tu lebih ataupun tidak terbatas, tapi perbuatan tu terbatas. Tapi janganlah cakap dengan orang sembahyang malam. Sebab benda tu adalah antara kita dengan Allah. Ni kalau kita cerita dengan orang ibadah kita waktu malam, tu dia panggil sebagai apa ni, menunjuk-nunjuk ataupun riak. Riak tu maksudnya tunjuk-tunjuk kepada orang ibadah, ataupun sum'ah, memperdengarkan ibadah kita kepada orang. Itu adalah merupakan sesuatu dipanggil sebagai syirik khafi, syirik yang samar. Dia boleh menghilangkan pahala. Orang tak tahu, kita cerita dekat orang. Pagi-pagi besok cuti kita pun minum teh, kita pun mengantuk, buat mengantuk. Orang cakap, kenapa mengantuk? Oh, malam tadi 20 rakaat tahajud. Orang tak tanya, tapi kita buat mengantuk. Biasa kita cergas saja, tapi kita buat mengantuk. Katanya mengantuk, kenapa? Bagaimana? Tengok bola tak? Tahajud 20 rakaat. Jadi bagaimana tuan-tuan? Boleh hilang pahala. Sebab apa? Riak.
Riya ataupun sum'ah hampir sama lah. Riya itu maknanya ra'a, tunjuk pada orang ibadah. Tunjuk bagaimana sebut pada orang, mana tadi ibadah sekian-sekian. Sum'ah sama, hanya diperdengarkan pada orang ibadah kita. Orang tak tanya tapi kita cakap. Iaitu ada perbuatan yang boleh menghilangkan pahala. Riya dipanggil riya khafi. Riya yang sama syirik khafi, syirik yang sama. Nah, itu hati-hati. Kata ulama, lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota makan darah seorang itu membetulkan pedoman niat. Besarnya pahala, oleh kerana itu seorang itu mesti memperbetulkan pedoman, petunjuk niat dia tu mesti betulkan. Mana niat tu mesti yang baik sahaja. Jangan niat tu nak buat keburukan, jangan niat tu nak memusnahkan orang, jangan niat tu nak membinasakan orang, jangan niat kalau orang tu boleh dia hilang dia punya kemewahan, tak boleh. Niat tu untuk baik saja. Andai kita niat besok kalau kita ni sihat lagi, kita nak memberi salam kepada orang yang kita jumpa, niat. Tapi tak semua yang kita boleh buat. Jumpa orang kita bagi salam, kita jumpa orang kita bagi salam, jadi berat, benda tu berat. Tapi kita niat memberi salam tu adalah tuntutan suruhan daripada agama. Niat sepanjang hari nak buat baik. Dan memilih pangkatnya. Pangkat tu kedudukan, pilih kedudukan dia. Dalam niat tu pilih, yakni niat untuk buat baik ataupun buat kebajikan. Dan dalam kebajikan tu pilih pangkat pula, kedudukan ibadah kan ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat pula terbagi kepada muakkad, ghairul muakkad. Mana pilih? Dalam niat pilih nak buat wajib, dan kalau sunat pilih pula niat nak buat yang muakkad, yang dituntut. Mana pilih pangkat-pangkat di dalam nak buat kebaikan. Dalam niat ni niat yang lebih baik, yang lebih-lebih baik, yang lebih baik, yang lebih-lebih baik. Yang di antara sunat yang fardu yang lebih baik. Dan di antara sunat ada dua, ghair muakkad ke bawah, muakkad lebih baik. Contoh, solat maghrib, solat qabliyah maghrib itu dipanggil ghair muakkad. Ba'diyah maghrib muakkad, yang dituntut. Maknanya kita pilih yang lebih baik. Tak sempat solat qabliyah maghrib, jangan tidak solat ba'diyah maghrib, sebab dia adalah muakkadah. Di antara qabliyah isyak dan juga ba'diyah isyak. Qabliyah isyak tu ghairu muakkad. Lepas isyak dia panggil muakkad. Tak sempat ghairu muakkad, ba'diyah isyak tu kita buat sebab dia adalah muakkad. Subuh, solat subuh. Subuh ni tak ada ba'diyah qabliyah sebab dipanggil sebagai solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh. Maknanya solat sunat subuh tu adalah di antara solat yang mengiringi solat sunat yang mengiringi fardu yang paling yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nabi tak tinggalkan solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh. Sebab dalam hadis disebut solat sunat fajar, dia bukan solat sunat subuh. Waktu subuh tu waktu fajar. Orang lain kita panggil waktu subuh tu waktu fajar. Yang tu jangan tak buat tu. Jangan tak buat. Sama ada kita solat di rumah ataupun kita solat di masjid. Sebab kadang-kadang setengah masjid ataupun surau dia solat subuh tu dia agak lambat. Maknanya dia beri masa ruang untuk orang bersedia. Mungkin kadang-kadang boleh kita solat sunat fajar di rumah. Biasa saya solat sunat fajar di rumah. Sampai di sini boleh solat subuh. Maknanya kebiasaan. Memang Nabi SAW dia solat sunat memang di rumah. Tapi tak semestinya kita buat di rumah. Kalau rumah kita jauh, nanti tak dapat pula solat fardu berjamaah. Nabi SAW kan rumah dia kan sempadan saja. Dindingnya adalah dengan masjid. Raudah tu kan, raudah.
Masalah 24. Masalah 24. Masalah pangkat niat, kedudukan tingkat. Pangkat, kedudukan ataupun tingkat niat. Pangkat. Dan rupanya, bentuknya. Rupa tu bentuk ataupun jenisnya, rupa. Setengah orang niatnya memperbuat ibadat itu kerana takutkan siksa Allah. Ini kedudukan di sini. Masalah dia nak ceritakan kepada kita niat tu, bentuk niat, kedudukan niat seseorang itu berbeza. Yang tadi berkenaan dengan niat untuk buat sesuatu, buat kebajikan tu, kebajikan ni, jenis-jenis. Yang di sini pula niat tu, kedudukan niat tu sendiri, tingkat niat tu. Setengah orang niatnya memperbuat ibadat itu kerana takutkan siksa Allah. Ada orang dia niat buat ibadat kerana takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan niat dia. Kenapa dia sembahyang? Dalam hati dia, ya Allah, takut siksa Allah. Niat dia dalam hati dia. Kenapa dia ibadat? Kenapa dia melakukan kebajikan? Kenapa dia meninggalkan maksiat? Dia takut siksa Allah. Dalam hati dia niat takut siksa Allah. Itu satu bentuk kedudukan rupa niat tu. Dan setengah kerana mencapai syurga dan balas baik daripada Allah. Ada juga orang niat dia beribadat kerana nak syurga Allah. Dia beribadat kerana nak balasan baik daripada Allah. Itu niat dia, masing-masing punya niat, kedudukan niat bagaimana. Dan setengah tiada niat takut dan tiada niat berkehendak balas daripada Allah, hanya menjunjung apa suruhannya dan menjauhkan apa tegahannya. Ada orang dia niat bukan sebab takut kepada Allah, bukan dia mengharapkan balasan pahala daripada Allah, sebab dia menganggap ibadat itu sebagai menjunjung perintah Allah, suruhan Allah. Itu niat dalam hati dia. Kenapa dia solat maghrib? Sebab itu suruhan Allah. Tak ada terlintas dalam hati dia nak syurga, tak ada terlintas dalam hati dia nak dapat pahala, tidak. Tak terlintas dalam hati dia takut masuk neraka, tidak. Tapi dia beribadat itu kerana suruhan Allah. Ada juga orang macam tu niat, semata-mata menurut perintahnya, perintah Allah. Kerana tiada yang mustahak diturut perintahnya melainkan dia sahaja. Sebab tak ada yang mustahak untuk kita dengar, tak ada yang mustahak untuk kita patuhi, hanya Allah. Itu yang mustahak, yang utama kita turuti. Itu yang ada dalam hati orang yang niat. Jadi niat tu berbagai-bagai kedudukan. Niat nak buat kebajikan tu macam-macam lah. Nak puasa, nak haji, niat nak bangun malam, nak bersedekah, tu jenisnya, jenis ibadat. Dan dalam bentuk tingkat niat ni macam-macam. Ada orang tu dia beribadat takut kepada Allah niatnya. Ada orang tu dia beribadat kerana nak masuk syurga. Ada orang tu dia beribadat kerana nak pahala. Ada orang tu dia berniat beribadat kerana itu suruhan Allah. Itu kedudukan niat tu. Jadi kesemua tu adalah merupakan bentuk-bentuk yang ada dalam diri manusia apabila dia beribadat kepada Allah. Dan setengah niat akan Tuhan itu tiada sesuatu yang mustahak disembah melainkan ia sahaja. Dan ada orang niat sembah Allah sebab yang lain tak boleh disembah, hanya Allah sahaja boleh disembah. Maksud sembah ni dituruti perintahnya. Sama ada dia bersedekah itu sembah Allah lah. Sedekah kerana Allah, sembah Allah sebab suruhan Allah. Jadi sembahan ni mana bentuk kepatuhan. Sembah tu apa? Sembah ataupun ibadat tu dia adalah merupakan ta'abbudi, maknanya kepatuhan, ketundukan. Bukan bermaksud yang kita rukuk, sujud itu sahaja. Itu bentuk sembah dari segi perbuatan. Tapi dari segi sembahan yang luasnya panggil ta'abbudi. Ibadat itu ta'abbudi, perbuatan yang ini mematuhi, menuruti, menyerah diri, dipanggil ta'abbudi. Mana itu dia punya sembahan. Apa dimaksud sembahan? Penyerahan, bentuk-bentuk yang begitu. Dan tiada memandang perintah, bahkan ia memandang kebesarannya dan kemuliaannya. Ada orang yang dia niat beribadat sebab memandang kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Ada juga orang tu kenapa dia beribadat? Sebab dia mengagungkan Allah, dia memuliakan Allah dalam hati dia. Sekiranya tiada dengan suruh dan tegar, saya menyembah ia dengan semata-mata jalal dan jamal dan kamal Allah. Dan
dia menyembah Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala ada sifat jalal, yakni ada sifat kebesaran, jamal, keelokan dan kamalullah, yakni kesempurnaan Allah, kamalullah, kesempurnaan Allah. Ini bentuk darajah-darajah atau tingkat niat seseorang apabila beribadat. Apabila dia angkat tangan Allahu Akbar, apa yang ada dalam hati dia itu sebab mengagungkan Allah. Ada juga. Ada orang yang ingat ini dapatlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan pahala sembahyang ini masuk juga. Ada juga. Ada orang dia Allahu Akbar angkat takbir itu sebab nak minta keampunan daripada Allah. Ada juga. Semua tu tak ada masalah. Apabila kita tujukan kepada Allah, semua itu betul. Sebab ibadah kita satu daripadanya akan mendapat pahala rahmat. Satu daripada ibadah kita akan mendapat keampunan daripada Allah. Ibadah sembahyang kita adalah merupakan himpunan ibadah. Dengan ibadah Allah Ta'ala janjikan syurga dan macam-macam. Secara umumnya Allah Ta'ala sebut al-hasanat yudhibnas sayyi'at, yakni kebajikan menghapuskan kejahatan, menghapuskan dosa. Semua ibadah, sedekah, langkah ke masjid, langkah ke surau, nak solat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, apa sahaja bentuk ibadat, al-hasanat yudhibnas sayyi'at, kebajikan menghapuskan akan kejahatan dosa kita. Tonton. Kalau orang yang suka buat ibadah ni sekecil mana pun akan menghapuskan dosa-dosa. Dosa kita kan banyak. Melihat orang tak tutup aurat, dosa. Buka handphone kadang ada tutup aurat, dosa. Di mana? Apabila kita buat ibadah, buat kebajikan, dia akan menghapuskan dosa-dosa itu. Duduk dalam majlis ilmu, adalah kebajikan, akan menghapuskan dosa. Bersolat, solat itu adalah kebajikan, menghapuskan dosa. Berpuasa, kebajikan, menghapuskan dosa, kebajikan. Bersedekah, kebajikan. Ajak orang untuk buat kebajikan, itu kebajikan. Tegak orang daripada buat maksiat, kebajikan, menghapuskan dosa. Suruh anak kita sembahyang-sembahyangnya dah masa waktu ni, itu kebajikan. Semua kebajikan. Kita tutup aurat sebab Allah Ta'ala suruh tutup aurat, itu kebajikan. Setiap kebajikan menghapuskan dosa. Tengok bagaimana murahnya Allah kepada kita. Dan maknanya apabila dalam hati kita beribadah tu ada kesemua itu, kita akan dapatlah habuan azan.
ada sebuah hadis ni. Rasulullah menyebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik dan Allah taala itu suka kepada kecantikan. Allah taala itu cantik, indah. Yuhibbul jamal. Allah taala suka kepada kecantikan. Jangan kita baca jamal, jamal tu unta. Kalau hilangkan alif, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik, Allah Ta'ala suka kepada unta. Dia punya hilangkan baris, hilangkan alif, dia berubah maksud tu. Bahasa Arab, hilangkan satu huruf, dia akan berubah. Dia pernah dengar satu khutbah satu tempat, dia baca innallaha jamilun yuhibbul jamal, pendek. Tapi kalau kita tak faham bahasa, tak ada masalah pun. Kalau orang Arab dia baik, Allah Ta'ala itu cantik dan suka kepada unta. Jadi tak tepat. Masalah 25 bandingan masalah 24 yang di atas ini dengan seorang raja besar yang mempunyai beberapa hamba yang taat, tetapi taat mereka itu berpangkat-pangkat. Setengahnya takutkan jilnya dan deranya dan dijunjungnya apa suruhannya. Perbandingan niat, pangkat niat dalam ibadah. Contohnya perbandingannya orang yang bekerja dengan raja. Ada orang yang bekerja dengan raja sebab apa? Dia ikut perintah raja sebab dia takut, yakni jil ataupun penjara raja. Tetapi tangan mereka itu berpangkat-pangkat, setengah takutkan jilnya dan deranya, maka dijunjungnya apa suruhnya, dan setengahnya kerana pandangan gaji dan upah hadiah raja. Begitu juga orang bekerja dengan raja ni sebab apa? Dia taat pada perintah raja sebab dia nak gaji. Sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah, kenapa dia beribadah? Sebab dia nak dapat pahala, nak dapat syurga Allah. Contoh macam tu, niat. Perbandingan dalam hidup kita ni kadang ada yang macam tu dalam niat kita. Orang yang bekerja dengan raja, dia sebab apa? Dia duduk pada perintah raja sebab nak upah dan juga dia nak bonus daripada raja, umpama macam tu. Dan setengahnya menjunjung suruh bukan kerana takutkan jil atau dera, dan tiada pula kerana mencapai gaji atau upah, bahkan menjunjung suruhnya dan perintahnya kerana kebesarannya dan kemuliaannya, maka mustahak ia menjunjung perintahnya. Ada juga orang bekerja dengan raja ni sebab apa? Kemuliaan raja, kehormatan raja. Dia kerja sebab apa? Kerana raja tu ada kebesaran dia, dimuliakan, dihormati. Dan setengahnya pula tiada pandang seorang, dia tiada pandang tegah, bahkan pandang akan kebesaran dan hebatnya. Haibah, haibah tu kegerunan, haibah. Dalam bahasa Melayu kita hebat, haibah. Contohnya Rasulullah SAW dia ada haibah. Dalam jarak yang jauh, musuh-musuh Islam dah takut kepada Rasulullah SAW, ada haibah. Itu kegerunan dengan mukjizat itu. Dan mulia dan tinggi darjahnya, maka dengan pandangan yang demikian tersungkurlah ia dalam suruh dengan tiada bersuruh, dan jauh daripada tegak dengan tiada berbantah. Yani ada orang yang bekerja dengan raja sebab itulah, sebab kemuliaan raja, dengan kebesaran raja, tak payah dia nak suruh. Dia buat kerja tu bukan sebab gaji, bukan upah, sebab kebesaran raja. Hanya semata-mata pandangan dan tahunya akan kebesaran dan kemuliaannya dan kesempurnaan raja itu menjadilah datang pada hatinya suka hati bertaut dan sujud kepada yang mustahak sujud dengan putih hening hati, bukan kerana suatu. Inilah sebesar-besarnya ikhlas. Ini perbandingan di sini, perbandingan satu orang tu niat beribadah kepada Allah, tingkat-tingkat yang tadi. Bagaimana perbandingan dalam hidup ni, dia buat perbandingan orang bekerja dengan raja ada tingkat-tingkat. Dan di antara tingkat yang paling tinggi, dia punya kesimpulan khulasahnya, di antara banyak-banyak tingkat ni, tingkat yang paling tinggi apa? yakni orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak memikirkan takut kepada Allah, dia tidak memikirkan syurga Allah, tetapi kebesaran Allah.
sebagai hamba dia besarkan Allah. Itu adalah merupakan setinggi-tinggi ikhlas dalam beribadah. Mengharapkan syurga tak salah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kabarkanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, pada mereka syurga yang mengalir di bawahnya adalah sungai. Maknanya tawaran daripada Allah bagi orang beriman dan beramal saleh syurga. Mana tak salah pun kalau kita beribadah kepada Allah nak syurga Allah. Tapi nak dibandingkan orang yang beribadah bukan fikirkan takut neraka, bukan fikirkan syurga Allah, tapi kerana hamba. Dia rasa dia kehambaan dia rasa keagungan Allah tu maha tinggi dalam diri dia, dia ikhlas. Bukan kerana takut azab, bukan kerana mengharapkan kedudukan yang istimewa, bukan, tapi kerana kecintaan kepada Allah, melihat keagungan kebesaran Allah. Ini adalah merupakan di antara tingkat yang paling tinggi. Jangan pula kita salahkan orang yang mengharapkan syurga, tak salah. Sebab Allah Ta'ala sendiri tawarkan orang yang beribadah itu dengan syurga. Jadi bergantung kepada kemampuan diri kita di dalam kita untuk membentuk niat kita dalam beribadah kepada Allah. Kita bagaimana? Kadang bermula daripada kita ingin takut kepada neraka Allah, mula begitu. Dan lama-lama kita tak melihat di situ, kita lihat syurga Allah pula. Lama-lama kalau semua tu dah ada memenuhi jiwa kita dalam beribadah, lama-lama kita ni beribadah tu kerana keagungan Allah. Dia akan naik tingkat-tingkat tu, bergantung kepada bagaimana kita memahami konsep beribadah kepada Allah. Itu tak sama setiap orang. Atau lepas daripada marahnya serta mendapat balasannya, atau dapat balasannya serta kasihannya, atau dapat kasihannya sehabis-habis kasih serta limpah dalam nikmat dan belas kasihan, maka ambil pilih wahai saudaraku niat yang ikhlas. Kata pengarang, ambillah dalam banyak-banyak contoh ini, ambillah yang paling tinggilah, yang ikhlas tu bagaimana kita ni beribadah kerana keagungan Allah. Kerana apa? Kerana kemuliaan Allah, kerana jamal dan kamal Allah dan jalal Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, keelokan Allah. Dan apabila kita sampai kepada tahap itu, di mana seorang itu akan mendapat semualah. Syurga dia akan dapat, bebas daripada neraka dia dapat, mana ke semua tu cover sekali. Apabila kita beribadah tu, tingkat kedudukan kita beribadah tu tingkat yang paling tinggi dalam hati kita menghadapkan ibadah kepada Allah. Kita ambil sikit lagi. Masalah 26, dalil niat itu berpangkat-pangkat ialah sabda Nabi SAW. Mana dalilnya? Mana dalil niat dalam ibadah itu berpangkat-pangkat, maknanya berdarajah-darajah? Mana dalil? Ini dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Maka barang siapa ada perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya pada niatnya dan qasadnya, maka perpindahan itu diiktibarkan kepada Allah dan Rasulnya pada hukum dan pada syarak. Dan ini barang siapa niat dengan perpindahannya semata-mata wajah Allah, nascaya berlaku pahalanya atas Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa ada perpindahannya kerana syahwat dunia yang mendapat ia akan dia semata-matanya, atau kerana perempuan yang boleh bernikah ia dengan dia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka perpindahannya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Di mana kata Syekh, ada kata muallif pengarang ni, apa dalilnya tentang tingkat-tingkat kita niat dalam ibadah tu? Yang ini berdasarkan hadis ini di mana Nabi kata, kita ulang, tengok betul-betul Nabi sebut apa tu yang bermaksud. Maka barang siapa ada perpindahan kepada Allah dan Rasulnya, yang hijrah tu kerana Allah dan Rasul. Hijrah ni adalah merupakan satu bentuk ibadah ta'abbudi, yakni kehambaan. Allah Ta'ala suruh hijrah. Hijrah kan banyak kali. Hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tu bukan suruhan Allah. Hijrah ke Madinah tu suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah ke Habasyah
hijrah Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang ke Habsyah mula-mula itu bukan suruhan Allah. Itu adalah merupakan ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab memandangkan umat Islam di masa itu amat tertindas. Mudah-mudahan Habsyah ni mereka akan selamat, dapat terjaga iman. Untuk peringkat mula 2 kali kan Habsyah tu. Dan selepas itulah hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu adalah atas suruhan Allah. Itu beza hijrah tu. Ada juga hijrah yang lain, hijrah ke Taif. Nabi SAW bukan pernah hijrah ke Taif, dia boleh hijrah ke Taif. Di mana hijrah ke Taif itu bukan suruhan Allah. Hijrah itu pun tidak berjaya. Hijrah suruhan Allah tu yang berjaya ke mana? Ke Madinah. Dan orang ikut hijrah ke Madinah ini makna di situ niat mereka masing-masing. Di mana di antara tingkat yang tinggi hijrah ni, orang tu berhijrah kerana apa? Kerana kepada Allah dan Rasulnya. Itu makna bukan benda lain, kerana Allah dan Rasul. Dia tidak mengharapkan lain daripada itu, hanya Allah dan Rasul. Itu suruhan Allah, suruhan Rasul, itu je. Ini peringkat yang paling tinggi lah. Maknanya ini dalil bagaimana dalam ibadah. Sebab hijrah itu satu daripada ibadah. Dan Rasulnya pada niatnya dan qasadnya, niat itu adalah merupakan jazam ataupun azam yang kuat dalam hati. Itu bagi niat. Qasad itu maksudnya tujuan, objektifnya. Niat tu yakni keinginan yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu, itu niat. Dan qasad itu maksud tujuannya, objektif daripada niat itu. Maka perpindahan itu diiktibarkan kepada Allah dan Rasulnya pada hukum dan pada syarak. Ini tingkat yang tinggi orang berhijrah. Dalam hatinya niat untuk hijrah kerana Allah dan Rasul. Itu tujuan dia. Bukan kerana benda yang lain. Bukan kerana ingin pahala. Bukan kerana lain. Bukan kerana takut mereka ni diazab di Mekah. Bukan. Tapi kerana Allah dan Rasul. Ini maksudnya tingkat yang tinggi. Yang ini barang siapa niat dengan perpindahan semata-mata wajah Allah. Yang ini wajah Allah. Allah tu bukan berwajah. Maknanya mengharapkan keredaan Allah, wajah Allah. Jangan pula kita gambarkan Allah Ta'ala tu wajah. Wajah tu maksudnya jisim. Maksudnya manusia ni jisim. Jisim tu maksudnya rupa paras atau bentuk, rupa bentuk. Itu jisim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan ada wajah begitu. Ini maksud ini mengharapkan Allah. Di mana dalam Al-Quran sebut fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka di mana saja kamu menghadap itu wajah Allah. Bukan Allah Taala tu ada di mana-mana. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu semua tu milik Allah. Itu apa yang dan apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas fa aynama tuwallu fasamma wajhullah tu maksudnya kiblah, al-kiblah. Mana saja kamu menghadap itulah kiblat. Bukan rupa paras Allah. Nescaya berlaku pahalanya atas Allah. Dan hadis itu man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa ada perpindahannya kerana syahwat dunia yang mendapat ia akan dia semata-matanya atau kerana perempuan yang boleh bernikah dia dengan dia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka perpindahannya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Maknanya dalam hijrah ni ada orang yang hijrah bukan kerana wajah Allah, bukan kerana Allah Rasul, tapi kerana perempuan. Dan hijrah ni ada satu orang tu dia hijrah bukan kerana Allah Rasul, tapi dia nak berkahwin. Yang perempuan tu syaratkan dia boleh, dia kata kalau nak kahwin dengan saya, kamu kena hijrah. Dia hijrah kerana perempuan tu. Di mana hijrah tu kerana perempuan. Dan ada juga orang hijrah kerana dunia. Sebab di Madinah tu mudah-mudahan dia ada peluang untuk berniaga. Maknanya dia tidak akan dapat wajah Allah. Dia hanya mendapat dunia. Dan juga dia akan mendapat perempuan yang dia kahwin. Mana tak ada apa-apa dia dengan. Itulah tingkat dalam kita beribadat. Mana hadis ini merangkumi semua zahir dan batin kita. Dan dari segi kita berniat azam untuk melakukan ibadah, dan tingkat pengharapan kita di dalam ibadah itu sendiri. Kita nak apa sebenarnya? Kalau kita mengharapkan dapat pahala, insya-Allah. Kita mengharapkan keampunan, dapat keampunan. Kita mengharapkan
kita akan dapat. Dan kalau beribadah itu bukan kerana Allah, kerana nak pujian, kita akan dapat pujian tapi tak akan dapat pahala. Setiap yang ada hubungan dengan Allah, insya-Allah mengharapkan ampunan Allah, okey, tak salah. Mengharapkan syurga Allah, tak salah, sebab hubungan dengan Allah. Mengharapkan apa ni, kasih sayang Allah, tak salah. Mengharapkan rahmat Allah, tak salah. Itu tak salah. Apa yang ada kaitan dengan Allah tak akan salah. Yang salahnya beribadah kerana nak dapat pujian, nak dapat pangkat, nak dapat apa itu yang salah. Allahu a'lam bissawab. Ada sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma 'allimna wa 'allimna min 'ibadika as-salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.